Ke jawatan kuasa baru makin kurang orang. Ingat makin bertambah. Ini ramai buka puasa kat rumah ni. Yang awal datang ni buka puasa kat surau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Siang tadi saya mengendalikan satu daurah, namanya daurah khusyuk solat. Tuan-tuan, khusyuk tak solat? Okay. How many percent you khusyuk? Susah nak jawab. Malam ni kita buka surah An-Nisa. Ayat ke satu ayat ni malam ni nak tengok. Kita bincang elok lah. Ayat yang ke 142 muka surat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu inas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una, menipu. Mereka hendak menipu Allah. Allah lah. Orang munafik ni nak menipu Allah. Munafik kita tahu kan, zahir Islam, batinnya kafir, kan? Wahwa, sedangkan dia Allah lah khadi'uhum, yang memperdaya mereka. Yang ni dengan elok. Malam ni kita nak mengenal sifat solat orang munafik. Bukan kita munafik tau, ni mengenal sifat solat orang munafik. Kalau boleh janganlah kita sama. Contohlah ya. Wa idza, dan apabila qamu, mereka bangun, ila solati, nak solat. Bila bangun nak solat tu, qamu, mereka bangun, kusala, dalam keadaan malas. Itu satu. Ya. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah azan pula dah. Dia mengeluh itu ya. Maksudnya dia berat lah, dia berat. Tengah relax rumah lepas maghrib, solat maghrib, pukul 8, 5 minit solat maghrib. Tu kan. Ni cerita kat rumah, cerita kat surau ni. Baru relax kejap azan isyak. Allahu Akbar, Allah, isyak pula dah. Dia malas. Itu salah satu daripada 3 sifat solat orang munafik. Dia buat dengan malas. Dia tuan-tuan kajian kan, 40 minit sebelum azan maghrib dah kat surau dah kajian tu. Okay tu. Amin. Lain amin tu. Yalah siap mesti awal kan. Saya paling cemburu kat siap dengan Bilal. Imam tak cemburu sangat, kadang dia lambat kat sampai. Dua ni dia confirm masuk waktu dia kat surau.
Sebab tu siap ada yang mati dalam sujud bulan Ramadan. Allah kurnia kemuliaan. Siap cuci jamban tu. Imam tak temu yang di Indonesia tu lah kan, meninggal. Jadi bila bangun solat malas ni, adalah tanda-tandanya. Kenapa tanda dia? Satu, dia rasa berat hati. Berat. Nak solat tu berat. Solat fardu pun berat, solat sunat lagi pula. Jadi dia tak kenal lah duha, dia tak kenal lah witir. Tahajud jauh panggang dia pia kan, kecuali dia merasmikan program tahajud, program qiyamul lail, baru dia datang sebagai perasmi. Dengan kain belekat sampai labuh ke lantai, baju Melayu, betul songkok hitam, tinggi 2 kaki. Datang rasmi. Ataupun 2 hari nak pilih yang gayo, dia datang dengan program qiyamul lail. Jadi berat. Tahun lepas saya ingat, tahun lepas kita dah sebut mengapa orang tak buat solat tarawih 20 rakaat. Apa jawapan? Bagilah jawapan. Tua yang sepatutnya buat 36 rakaat. Kan tarawih itu paling kurang 4, paling banyak 36 kan, tu. Dah tua patut buat lagi banyak. Masa umur 18 mana ada tarawih, duk melepak tepi simpang kan. Mana tu. Tengok tu rajin dia nunjuk orang. Dalam 8 rakaat tadi bosan golak orang dalam dewan tu. Ramai tu alhamdulillah yang nak belajar. Saya kata dalam 8 rakaat, Allahu Akbar, rakaat 2 yang first tu, yang mula-mula tu, kan baki lagi 6 kan, buat 8, Allahu Akbar, itu pun Allah lagi 6, banyaknya. Dah 8 baru Allahu Akbar mula tu, rakaat pertama tu dah banyaknya lagi. Tu. Jadi hati dan badan dia ringan ke berat nak solat tu? Jadi insya-Allah tarawih lagi sebulan setengah ni, lagi sebulan 3 minggu ni, kita buat dengan badan yang ringan lah. Mesti confirm tukarnya lah jadi 20 rakaat. Confirm entahlah tu. Baru nak try 8, sebelum ni ompek. Sejak kita belajar solat ni, alhamdulillah banyak surah masjid dah tukar dari 8 ke 22. 20 ke 20. Alhamdulillah. Setelah dia merasai keseronokan, dia tak berat. Dia tak berat. Jadi itu satu, dia nak solat tu dia berat. Bila dia berat, dia timbul tanda yang kedua, tangguhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qajab 2,5 jam. Zuhur tak solat lagi, 2,5. Dia sedar tu, dia dah melewatkan waktu tu, dia sedar. Tapi sebab dia berat tadi, antiyah 3 suku. Azan asar 4:40 lebih dah lambat kan. Jadi ke 4 suku nanti barulah dia solat asar dalam keadaan berat. Ni kena perhati anak-anak kita yang dah akil balik ni. Kita matangkan ibadahnya seawalnya mungkin. Kita matangkan ibadah dia tu. Tahu matang, kematangan ni. Macet, kematangan. Ni seawalnya mungkin. Tapi kalau dia berat badan,
Berat badan tu banyak punca lah. Antaranya benda lara haram ni banyak, ya. Jadi hati dia susah nak buat ibadah, ya. Tu lah, lambatlah dia solat. Kita dulu ada pengalaman tak macam tu? Umur berapa kita berengan badan hati solat waktu? Tu yang sebesar kawan tahun ni, yang mana 8 tu zam 20. Sebab dulu kita dah miss. Sejak akhir balik tu ingat tu, Allah tak perhati kita sejak umur 50. Allah perhati sejak akhir balik. Banyak dah miss, kita buatlah dengan hati yang ringan. Okey, tu dua. Bila dia dah berat, bila dia dah tangguh, maka dibuat itu sempurna ke tak sempurna? Tu dia akan buat sesimpel yang mungkin. Allahu Akbar, iftitah tak baca. A'udzubillah tak baca. Terus bismillahnya. Waladhdallin, amin pun kadang-kadang tak sebut. Surah tak baca, rukuknya. Bila dia dah dalam keadaan berat tadi, jadi kena perhatilah tu, sebab itu kita kalau boleh, kita canggahilah sifat solat orang munafik ni. Maksudnya semua yang sunat-sunat dalam solat tu kita buat. Allahu Akbar. Iftitah lah. Ada berapa jenis iftitah bulan lepas kita tengok? Dah lupa. Saya dah malih ngajar orang tua. Ada berapa jenis iftitah? Parah. Ke tak beritahu? Beritahu dah bulan lepas. Ada buat telefon tak? Telefon ada buat? Tak buat? Ada yang buat tak telefon? Telefon yang ada internet lah. Tak ada. Ini semua khusyuk solat ni sebab putus hubungan ustaz. Bagus. Jenis-jenis iftitah. Kan dibagi 12 jenis. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi sebutlah mana-mana. Kalau tarawih nak baca panjang kan pukul 2 boleh pula habis kan. Sebutlah yang pendek. Kita canggahi tanda-tanda tadi. Bila hati dah berat, solat dah lambat, dibuat sempurna ke? Tak akan lah. Min kubar bismillah dhalin Allahu Akbar. Macam tu lah. Nak tartil bacaan rukuknya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nak macam tu bacaan rukuk. Kalau dah berat daripada awal, dia dah berat badan nak buat tu, tak akan lah. Silap-silap tayat akhir dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silap-silap. Masa tarawih memang berlaku lah. Tapi ni cerita salat fardu. Silap-silap dia akan berlaku macam tu. Jadi tu tanda ketiga. Tanda dia malas. Yang sunat-sunat dia akan perlekehkan. Tu kan sunat je, tak buat pun sah dah solat. Iftirash tegak kaki tu kan tak ada lah tu. Tak ada dalam kamus lah. Dia akan main sempoi silang-silang kaki lah, letak-letak. Sukati sesenang dibuat. Macam tu. Itu keadaan dia melaksanakan solat. Kita lawan. Kita lawan. Yang sunat semua kita buat. InsyaAllah. Jadi tadi kita buat dengan hati yang gembira. Kan orang belajar tasawuf ni kan dia kata ibadah itulah yang kemanisannya. Kemanisan beribadah. Rasa itulah. Tapi ingat tu, kalau orang banyak matanya maksiat, telinganya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat, dia tak dapat. Salah satu seksaan Allah Ta'ala pada orang yang banyak terjebak dengan maksiat, Allah tarik kemanisan beribadah. Dia tak dapat, walaupun dia nak. Itu bahaya maksiat. Okey. Bila dia solat dah lambat, dalam keadaan berat badan, berat hati, buat yang simple-simple, agak-agaklah dia bersedia dengan ilmu tak untuk solat. Agak-agak.
Dia solat ni dibuat tu Allah wajib, wajib kena buat ni. Dia dibuat macam tu bukan sebab dia nak solat tu, sebab wajib dia. Maksudnya dalam keadaan terpaksa, berat badan. Buat pun pukul 45 minit zuhur tadi. Subuh 6 7 10 minit. Sekarang subuh syuruk kan dah lambat sekarang. Sampai kecoh lah tu imam tak boleh baca surah panjang. Saya sebut, saya berpandangan tuan komat subuh berapa minit? 10 minit lepas azan. Okey lah tu. Kalau waktu lambat ni jadikan 5 minit. Siapa lambat bersiap, dia qabliyah kat rumah. Tapi janganlah dah komat dah qabliyah lagi, janganlah. Nanti jadi makruh pula kan ya. Dia qabliyah kat rumah. Nanti kan imam baca surah panjang. Jadi sempatlah. Kalau tak nak, terpaksa pendekkan surah lah. Inna a'tayna. Lepas subuh, kat luar tu dia berborak. Surah dia suruh pendek. Tapi lepas subuh dia borak kat luar. Yang tu kena luku kepala. Boleh. Masa saya duduk Sungai Meram dulu sampai 20 minit baru komat. Kalau Tok Guru terutama yang muda-muda ni lah, yang aktif cium bini ke ni. Yang tua-tua ni dah kurang sikit. Betul lah tu. Tapi sekarang subuh dah lambat. Kan orang nak kerja-kerja semua tu. Kalau nak, tu lah tu, dua pilihan lah. Satu, qomat lambat, surah pendek. Kalau pagi Jumaat nak baca surah apa? Kawan-kawan nak pergi KL lambat lah. Nanti buka buku mendirikan soalan tu, buka muka 87, 88 jam tu, adalah perbincangannya. Kalau masa dah sempit, imam bacalah sikit daripada surah As-Sajdah rakaat pertama dan sikit daripada surah Al-Insan rakaat kedua. Jangan baca surah Sajdah sikit pertama, lepas tu kedua pun Sajdah. Yang tu nanti tak dapat sunnah Nabi dia. Kalau subuh awal bacalah semua yang sempat kan. Ni dah lambat ni. Sikit As-Sajdah, sikit Al-Insan. Sebab pagi Jumaat tu bukan sunat sujud sajadah. Pagi Jumaat tu sunat membaca surah As-Sajdah sempurna rakaat pertama. Asalnya sempurna. Main potong-potong tu takci tu tuan. Dia ada tak imam-imam yang dipotong-potong? Kalau ada masa sempurnalah. Dan baca surah Al-Insan sempurna rakaat kedua. Itu sunat pagi, sunat subuh pagi Jumaat tu. Dia bukannya sunat sujud sejadah. Sebab saya sebut ni, sebab ada kat Ceras tu dia bergaduh jawatan kuasa dengan makmum semua ni. Sebab imam tu baca Iqra fasjud wa qatarib, dia sujud. Jadi makmum ni dah belajar. Makmum ni dah belajar dah kitab ni. Jadi dia tegur lah, mam tak boleh. Bacalah sajadah, tak sujud tak apa, ada macam tu lah. Melawan. Faham ni lah, imam tua-tua ni bukan senang nak aku lah. Lepas tu WhatsApp ke kita, Ustaz ada problem besar, datang surau, settle kan. Jadi kita ni jadi pendamai lah. Pergi datang surau tu, baca kitab sunat pagi Jumaat subuh, baca rakaat pertama surah As-Sajdah sempurna. Sujud tu kerana kesan daripada tadabbur. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya
tanda orang itu betul-betul beriman dengan ayat-ayat kami. Apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat itu, dia tersungkur sujud. Itu yang kita sujud, untuk buktikan kepada Allah Ta'ala kita ni betul-betul beriman dengan ayat Quran. Sebab tu kita sujud. Bukannya pagi Jumaat sunat sujud sejadah, tak. Sujud sejadah tu pada tadabbur. Itu pun ada kes imam sujud ayat sebelum sujud tu, ayat 14 ayat apa tu jadi kemudian kan disambung fiqahnya sekiranya waktu dah sempit. Kan disambung waktu dah sempit. Sekarang lah sebut dah lambat kan, 6.13 sekarang kan. Maka rakaat pertama dibaca dah sedikit daripada surah As-Sajdah, dan rakaat kedua baca sedikit daripada surah Al-Insan. Jadi memendekkan surah ni dah lama nak fiqah dah. Cuma kadang orang tak tahu tu ya kan. Jadi beritahu je lah, dia tak ada apa-apa kecoh. Di Perak tadi berwasap pukul 5 lebih dia sampai mengajuk imam tak nak jadi imam, sebab orang kutuk jemaah ni, macam mengutuk dia lah, tak faham, orang dah lambat baca surah panjang. Dah kali imam kata kau jadi imam dia. Dia jangan kecoh-kecoh. Ilmu kan je, dapat ilmu kita beramal, alhamdulillah, selesai ni. Baik, sudah sajadah sempurna penuh tu panjang ke pendek? Panjang. Berapa minit? Tak sampai 15 minit. Tengok bola 2 jam. Sikitnya. Tapi ingat tau, ingat ni yang kita tengah bincang ni. Orang munafik, dia malas, dia berat. Itu kena ingat, jangan serupai. Jangan kita sama dengan sifat orang tu. Jadi kita surah panjang kita bergembira lah, tapi itulah sebab tak faham kan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Apa makna itu? Entahlah tu, tengango je lah. InsyaAllah 20 siapa free nanti lah ya, sebab dia buat lagi kerja pula, dah pencen senang lah ya. 20 nanti saya WhatsApp dengan pada Tuan Haji kita, 29 tak silap Februari akan dianjurkan seminar surah As-Sajdah di Putrajaya. Datang ramai-ramai nanti 9 pagi sampai 4 petang, nak memahami di tempat cetak Quran. Nanti saya bagi keelan. Tadi dia orang datang jumpa, Ustaz, dah sebelum Ramadan ni boleh tak kita buat? Biasanya hari Selasa 10 sampai 12 tadabbur Quran ni tiap minggu, tapi nak buat special sebelum Ramadan. Kita boleh. Hal faham Quran ni saya tolong apa keadaan sekalipun. Sebab kita tahu ramai yang tak faham. InsyaAllah kita usaha. Jadi jangan serupailah. Satu tadi, jangan berat hati untuk solat, jangan berat badan ya. Jadi rajin-rajin, semangat. Yang kedua tadi, jangan tangguh-tangguh solat. Maksudnya selagi upaya, tak ada uzur apa-apa, tak ada halangan, awal waktu. Lelaki sini, lelaki sini, perempuan sana. Datang sini, no problem. Dengan syarat jangan pakai minyak wangi, wangi-wangi sangat. Takut nanti haji-haji ni tersilap rakaat. Kan, wangi dah kan dah. Ni dah 2 ke 1 lagi, 2 1. Lepas tu tunjukkanlah yang kita ni memang bersungguh nak solat. Jadi tanda bersungguh kan ada ilmu. Orang pemalas solat ni dia takkan belajar. Kita anjurkan daurah 7-8 kali pun dia takkan datang. Sebab solat tu pun dia dah malas dah. Sama ilmu jauh lagi ya. Jadi kita ni buktikan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tak nak sama dengan munafik ni, aku belajar solat ni. Baik, tengok sifat solat yang kedua orang munafik ni apa dia? Yang pertama, kamu kusala, kaf sin lam
Kan kita doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kasal ni ya, isim fa'il pelaku kepada kasal tu ialah kusala, lafaz jamak dia. Baik, sifat dua, yura'unan nasa. Ni orang munafik ni, dia solat tu ditunjuk-tunjuk. Tuan-tuan tahu, orang munafik ni solat ada 5 waktu kan? Solat dengan Nabi 5 waktu di masjid. Orang munafik datang berapa waktu? Ada datang 2, ada datang 3. Apa 2 ni datang? Zuhur dan Asar. Sebab apa dia datang Zuhur Asar? Sebab nampak. Tu, yura'una tu, menampak-nampakkan, menunjuk-nunjuk, riak-riak, menunjuk-nunjuk. Ya. Jadi orang munafik kat Madinah dulu, Zuhur Asar dia datang. Tapi yang Isyak subuh dia tak datang. Sebab zaman dulu mana ada cerah macam ni kan, gelap kan. Atmah ni gelap bumi lah, gelap gelita kan, ya. Jadi orang munafik ni dia solat dia menunjuk-nunjuk. Jadi kita canggahilah. Kita jangan nunjuk-nunjuk. Datang surau pakai jubah. Datang surau pakai baju Melayu, kain plekat. Kain plekat, dia punya tulang kat belakang. Ada tak orang datang surau, tulang kain plekat tu letak ke topi atau ke depan? Tak ada kan? Baju Melayu, butang, lekat sampai mana kalau datang surau? Pono. Kalau solat kat rumah? Singlet John Master ke singlet pagoda? Pagoda yang putih lagi ke pagoda yang dah kuning? Tuan-tuan, cerita yura'una, dia menunjuk-nunjuk. Dia comel tu bila orang tengok. Apa Allahu Akbar kuat tu? Tu. Bila depan orang elok togak iftirash. Bila solat sendiri macam tu itu jangan menyamai lah. Bukanlah ustaz kata itu sifat orang munafik, itu solat munafik, tak. Jangan serupai. Sebab sifat solat orang munafik ni, dia tunjuk-tunjuk depan orang cantik. Mana imam kita ni? Imam kita insya-Allah 5-6 orang tu power kan, cantik tu. Ada imam, banyak orang komen rakaat 1-2 maghrib, rakaat 1-2 isyak, okey. Tapi rakaat ketiga tak habis Fatihah dia dah rokok. Yang baca senyap kan? Imam tak habis Fatihah lagi, imam dah rokok. Makmum tak habis Fatihah lagi, imam dah rokok. Banyak soalan orang tanya ni. Tiap kali daurah masjid surah ni mesti ada satu soalan tu. Kami kena habis Fatihah tak Ustaz kalau imam rokok cepat? Ustaz kata macam mana boleh cepat? Rakaat 1-2 kan cantik. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan macam tu baca. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan macam tu baca masa rakaat 1-2. Rakaat 3 macam mana baca? Apa pula beza pula? Makmum ramai menanya, Ustaz baru sampai ihdinas imam dah rukuk dia tu. Kan? Jadi mengapa rakaat 3 tu baca laju? Rakaat 1-2 baca cantik. Tak lain tak bukan jawapan dia. Rakaat 1-2 sebab telinga orang dengar. Rakaat 3-4 orang tak dengar. Jadi baca pun menunjuk ke orang. Tuan-tuan, ni ayat ni kalau sampai baca sini ulang 7 kali ni tuan. Ya, kalau saya baca Quran lah. Ya, baik ulang kau tu yura'unan Allahu Akbar. Dulu aku masa budak-budak lu macam tu lah perangai macam tu ya. Jadi kita canggahi solat kita, depan orang, belakang orang, dua-dua sempurna. Ya. Iftirash waktu di surau, waktu di rumah pun iftirash cantik nanti ada isteri, orang isteri belakang tu ngendap suami solat duha kat rumah, macam mana cara dia duduk, ambil gambar, betul hantar ke ustaz. Ni
Jadi yuraunan nasa. Jadi nanti solat kat rumah pun pakai je baju Melayu, lekatlah sampai atas macam tu butang. Baru sama. Ini aduh, isteri jawab geng Putrajaya punya geng Tuhan lah. Dia kata, apa Ustaz, kain plekat tu dikek sampai dado dia tu. Sampai hati solat macam tu. Dia tak terbayang macam mana rupa bentuk dia tu. Dia kata kain plekat tu ikat badan tu. Ada kau buat macam tu? Dia tak pakai baju. Sebab dia kata aurat. Tu antara pusat dengan lutut dia tu. Ayolah, tapi dia datang surau pakai jam tu ke? Never kan? Sebab apa never? Sebab orang tengok. Jadi itu point yurauna ni. Dia riak, menunjuk-nunjuk. Ya, insya-Allah kita tak macam tu kita lawan sama-sama. Sebab solat kita tak menghadap manusia. Solat kita menghadap siapa? Menghadap Allah. Jadi kat surau pun menghadap Allah, kat rumah pun menghadap Allah juga. Cantik Syamil. Ingat tu, munafik yuraunan nas. Tunjuk-tunjuk pada orang. Tadi saya jawab soalan, siapa turun sujud dah kena gerak banyak? Siapa turun sujud? Allah. Tapi tak sakit. Cuma dia kena sokong dengan pergerakan tadi. Lepas tu dia sujud. Lepas tu duduk sujud, tak boleh patah lutut. Dia kena gerak juga, disokong. Allah. Dia gerak macam tu. Kalau lipat dia sakit. Kalau buat macam ni dia tak sakit. Siapa boleh buat macam ni? Kalau dia sujud duduk tak kerusi, solat dia batal. Sebab dia mampu sujud, dia mampu duduk yang wajib. Tu tak boleh bengkok lah tu. Kau boleh? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi ni cerita yang boleh ni, yang boleh Jadi ada yang jawab, apa orang tengok Ustaz? Apa orang kata? Kalau orang tengok kita buat macam tu, apa orang kata nanti? Jadi dia ambil kira orang kata. Untuk ngelak orang kata, dia sujud atas kerusi. Apa Allah kata bila dia sujud atas kerusi? Kalau ikut zahir hukum fiqh ni lah, apa Allah kata? Solat kau pun tak sah. Jadi kata orang lebih diambil kira daripada kata Allah. Yuraunan nas. Jadilah Lepas tu ada yang jawab, Ustaz, kalau dalam saf macam mana nak gerak tu? Saya kata ke belakang lah, jangan masuk. Duduk belakang, kan kosong kan. Buat dapat pahala jemaah. Saya kata dapat, sebab kita dah uzur. Uzur ni solat terlentang pun kan boleh kan. Tambah pula saf-saf tu. Sujud pun kalau dah sakit lutut macam haji ke haji, tak payah pergi ke bawah. Yang wajib pun tak payah buat kalau dah uzur. Tambah pula saf-saf. Barulah faham. Macam tu ke Ustaz? Habis Ustaz dah hampir tahun songah ni kena qada tak? Kena qada tak tuan? Dia boleh sujud, dia boleh duduk. Yang dia tak mampu duduk yang sunat. Duduk yang wajib dia mampu. Tu ceritanya. Siapa solat dia dah malas, dia tak akan belajar ilmu. Dia buat tu dengan berat badan. Bila dah tua, dah sedar, dah nampak liang lahat terbuka, baru dia jadi ringan. Baru belajar. Jadi timbul soalan, 4 tahun setengah Ustaz, kena qada tak Ustaz? Kalau kena qada, jenuh Ustaz. Kan? Okey, beres. Jadi jangan nunjuk-nunjuk, insya-Allah Dia beza tuan tahu. Nunjuk-nunjuk lain, tunjuk lain, menunjuk lain, menunjuk-nunjuk lain. Saya cakap dengan ahli jemaah surau masjid tempat saya kuliah-kuliah ni lah. Saya kata saya berusaha menunjukkan duduk iftirash,
kaki kanan tegak. Saya usaha tunjukkan agar tuan-tuan tengoklah dan ikutlah. Macam tu. Bukan menunjuk-nunjuk, menunjukkan. Jadi tauladan. Jadi tuan-tuan tunjuk dengan kawan-kawan lah. Iftirash, tak apa, yang tu tak sifat munafik. Tapi kalau nunjuk-nunjuk, apa bukti nunjuk-nunjuk? Kat rumah tak duduk iftirash, kat sini nunjuk iftirash supaya orang tengok ni aku duduk cantik. Itu nunjuk-nunjuk. Okey, selesai. 2, jangan ada penyerupaan. Sifat nombor 3, tengok tuan apa sambung ayat tu. Yura'unan nasa, sambung dia apa? Yang ni parah ni. Tak baldi, nanti siapa batal wuduk, wuduk situ ya. Baik, sifat nombor 3, tengok. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wala, dan orang munafik tu tidak yadhkuruna, ingat Allah, illa, kecuali qalila, sedikit. Tuan, orang munafik ni masa dia solat, sikit dia ingat Allah Ta'ala. Yang baki itu macam-macam dia ingat. Apakah? Dan Allahu Akbar, mula mengembara, mengayau. Tapi lidah dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, tapi otak dia mengayau. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah aku solat. Ada pengalaman? Ada juga. Saya janganlah. Ini tengok. Dan mereka tidak ingat Allah ketika solat tu kecuali sedikit. Ini sifat solat orang munafik. Yang dia sikit je ingat Allah Ta'ala, yang banyaknya dia lalai. Kita terbalikkanlah. Banyak ingat, sikit lalai. Dia takkan 100% khusyuk. Adalah syaitan tu ambil sekejap, tapi dia ambil balik. Macam tu lah. Ini kalau tuan-tuan buka buku Mari Mendirikan Solat tu, dalam bab khusyuk tu ada sebut ayat ni. Dia akan sebut, dia akan bawa lah ayat ni. Ini tuan-tuan, ayat ni dia macam cerita. Apabila mereka, sesungguhnya orang munafik itu cuba menipu Allah, sebaliknya Allah yang menipu mereka. Apabila mereka, dia bentuk cerita. Tapi tuan-tuan, laras ayat ini adalah laras mengutuk. Laras mengutuk, maksudnya Allah kutuk orang yang bangun untuk solat dalam keadaan malas. Allah kutuk orang yang solat nunjuk-nunjuk ke orang. Dan Allah kutuk orang yang solat yang sikit je ingat Allah Ta'ala, yang bakinya lalai. Itu masuk ayat ni. Dia bentuk cerita, tapi sebenarnya bentuk kutuk dan laknat ke atas orang-orang munafik. Sebab itu kita kena canggahi. Nunjuk-nunjuk, kita tak tunjuk-tunjuk, kita sama saja. Depan orang, belakang orang, sifat solat kita sama. Baca kuat, baca perlahan, sifat bacaan kita sama. Hati orang tak nampak, tak kira, sebab Allah nampak. Dia jadi berusaha untuk dapatkan khusyuk. Gitu tuan-tuan. Sebab kalau ada sifat berat badan, berat hati, malas solat, dilaknat, dikutuk. Siapa yang mengutuk? Yang menurunkan ayat Quran yang mengutuk. Manusia tak kutuk. Pakai jubah putih,
kedut langsung tak ada, letak selempang kat bau, pakai serban 3 lapis, duduk saf satu, orang puji. Oi bagus haji tu. Tu. Haji Wahid. Astaghfirullahalazim. Kan? Siapa datang lambat pula, masbuk, pakai pula seluar jin, pakai t-shirt pula, tak pakai kopiah. Jadi orang yang menengok ni, apa dah lah datang lambat, seluar jin pula. Selekeh pakai t-shirt. Bukanlah elok datang lambat tu, tapi rupa-rupanya dah nampak khusyuk ni lah. Rupa-rupanya orang yang pakai seluar jin, pakai t-shirt, tak pakai kopiah tu, sikat rambut elok-elok tu, setiap perkataan, bacaan dalam solat dia faham. Orang yang pakai jubah putih, serban 3 lapis tadi, kunut habuk pun tak faham. Kan kita tahu kunci utama nak khusyuk tu, ikat otak, ikat hati kita dengan lafaz-lafaz yang kita sebut, baru boleh maintain khusyuk tu. Dia bukan tutup mata semata-mata. Tapi kalau buka tu boleh hilang khusyuk, tutuplah, gitu, selagi tak ada bahaya. Jadi zahirnya orang puji, sebab elok saf satu datang awal. Tapi yang melihat, menilai solat ini bukan manusia. Yang menilainya ialah ni, yang menurunkan ayat ni. Yang menurunkan ayat ni, yang menilai solat yang kita buat. Dan penilaiannya terobos masuk dalam otak, terobos sampai ke hati. Kita menilai ikut zahir dia. Cantik dah tu, gitu. Jadi maksudnya, kalau orang yang daripada mula dia dah malas, dah berat hati untuk solat, ada tak dia berusaha untuk mengekalkan khusyuk? Soalan tu kena jawab. Kalau daripada awal dah memang dia berat nak solat, memang dia malas, tanda dia apa tadi? Solat zuhur 4-10 minit, sunat-sunat tak baca, agak-agak adakah dia usaha untuk dapat khusyuk solat? Takkan. Jadi tuan-tuan, kita terbalik kita usaha. Itu tandanya, ya Allah, aku tak nak serupa dengan solat orang munafik. Jadi kita usaha menghafal, sebab kita ni orang Melayu, baca dalam solat tu bahasa Arab. Orang Arab tak payah hafal, sebab dia memang bahasa dia. Itu pun diceritakan sifat ni lalai dalam solat tu. Tambah kita ni yang tak, yang kena usaha nak faham. Jadi bila kita usaha, itulah bukti kita nak mencanggahi sifat solat orang munafik. Ni tuan, malam ni saya nak suruh beratur ni, nak tanya seorang-seorang mana doa kunut ni. Tunggu kau lagi balik. Punya lama dah dapat buku Mari Memahami Menghayati Bacaan Solat tu. Saya tanya surau-surau ni, ada yang 8 tahun dah dapat, ada yang 7 tahun dapat. Tak usaha, itu poin dia. Tak berusaha. Kalau usaha agak-agak dah dapat ke belum? Dah. Tu. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita lebih dekat sifat seorang munafik ke? Lebih dekat ke solat sifat seorang munafik ke? Ataupun lebih dekat pada sifat orang beriman? Orang beriman ni, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Orang beriman solat dia khusyuk. Orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah kecuali sedikit sahaja. Boleh tuan-tuan? Jadi faham elok. Dan minit mensyarat kat ujung kan ada tindakan. Kita bertindak. Minit mensyarat tu, ujung tu kan tindakan siapa kan? Jadi ini tindakan setiap orang. Sebab solat ni kita tak boleh tompang orang. Saya tompang imam, saya tompang ayah, tak boleh. Dia memang individu. Nanti azan, nanti 5 minit, sambung sikit. Wah, ini pecah mikrofon.
sikit ayat ini ayat kutukan. Kak Ra tu ada tak tafsir yang 9 jilid? Ada tak Kak Ra? Dia warna kuning, atas bawah dia kuning, tengah dia warna hijau kulit dia. Ada tak? Sahih Ibnu Katsir tak? Tebal macam ni satu jilid tu. Tak ada. Apa ada kat rumah? Kalau kat surau tak ada, kat rumah langsung tak ada lah tu. Boleh ya bahasa, tapi di bahasa Indonesia dia 1 dalam 400 ringgit tu lah. Dia 9 jilid. Sahih Ibnu Katsir tajuk dia. Jadi tuan ambil jilid akhir sekali itu, pergi ke surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lepas tu tengok tafsir fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tengok tafsir dia. Tafsir dia ada 2. Satu, celakalah orang yang solat yang lalai terhadap solat. Lalai terhadap solat ni dia ada 2 makna. Satu, dia lalai dari solat. Yang ni dipakai oleh Ibnu Abbas macam tu maksudnya dia tak solat lah. Tapi Ad-Dhahak, Al-Qatadah, yang lain-lain ahli tafsir lain kata lalai dalam solat. Lalai dalam solat. Lalai dalam solat dihurai ada 4 sifat lalai itu. Satu, tidak melaksanakannya di awal waktu dengan kerap melewat-lewatkannya ke akhir waktu. Itu yang saya sebut tadi. Maksudnya solatnya sah sebab belum masuk asar lagi, zuhurnya sah, tapi sudah dilanat. Jadi maksudnya solatnya Allah dah tak terima lah. Okey. Itu 2, solat tidak mengikut syarat-syarat tata cara yang telah ditetapkan. Tadi kan saya dah sebut, orang yang malas tadi, orang yang tangguh solat, orang yang berat solat, dia nuntut ilmu tak untuk solat? Tak akan. Jadi dia solat ikut suka hati dia, tak ada ilmu. Bila saya tanya, apa bukti dia? Minggu lepas 3 tempat, termasuk tempat ustaz-ustaz. Bila saya tanya, apa hukum letak tapak tangan di lutut waktu rukuk, sunat atau wajib? Apa hukum meratakan belakang waktu sujud? Waktu rukuk, 90 darjah tu, sunat ke wajib? Apa hukum cakap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sekali waktu rukuk? 3 soalan. Lepas tu apa hukum duduk tahiyat akhir yang kita panggil yang duduk sengit, punggung atas lantai ni. Okey, 4 soalan. Apa hukum angkat tangan waktu takbiratul ihram? Mengangkat mengangkat tangan. 6. Apa hukum paling waktu salam assalamualaikum warahmatullahi, paling pertama ke kanan? Sini ada orang Mardi tak? Salah satu tempat yang saya jenguk ialah ke Mardi. Kebetulan ketua pengarah dia manusia malaikat. Tahun baru dia ajak semua 1000 orang kaki tangan baca Yasin, tazkirah sikit tu maksudnya 3 jam. Tazkirah dia. Tahun ni dia jemput saya kan, Ustaz 3 jam Ustaz, cerita solat Ustaz. Saya kata okey, no problem Datuk, beres. Jadi saya guna, siapa pandai, Google Form yang boleh jawab online tu kan. Dan rupa-rupanya ada seorang tu dia pandai, dia boleh tayangkan bilangan jawapan tu on the spot kat depan. Jadi saya tanya soalan-soalan ni, daripada 1000 orang, salam paling pertama ke kanan tu 100 orang jawab sunat, yang baki semua jawab wajib. Letak tapak tangan kat lutut waktu rokok, tak sampai 100 orang yang kata sunat, yang lain semua kata wajib. Duduk yang kita panggil duduk tahiyat akhir, tawarruk, kita dah belajar kan.
600 orang lebih kata wajib. Ini tuan-tuan, sifat. Kan tadi laknat tadi, nombor 2 tadi, solat tak ikut tata cara yang ditetapkan. Apa sebab? Sebab tak belajar. Ini semua kita dah jumpa dah. Bila kita kata iftirash, tercengang masing-masing. Apa tu? First time dengan kalimah tu. Kalau kalimah pun first time, caranya confirm tak tahu lah. Semalam petang saya dengan Puan Seri, Datin Seri, dalam 40 orang macam ni, lebih kurang ramai dia. First time dengar iftirash dalam umur 70 lebih tu. Hebat-hebat ni gelaran masing-masing. Lepas tu aku tak member dengan korang semua. Kita member yang hebat-hebatnya. Tak tahu. Jadi poin dia, ayat ni ayat puji ke ayat kutuk yang kita belajar malam ni? Ayat kutuk. Gabung dengan ayat satu lagi, celakalah orang yang solat. Fawailul lil musallin alladina hum an solatihim sahun. Yang lalai solat. Jadi makna lalai ada 4. Yang kedua, tak ada ilmu. Jadi tuan, jom belajar. Daripada mula tuan-tuan pergi ke pipe uduk tu, mesti dengan ilmu. Tadah air tu mesti dengan ilmu. Pindah air ke muka, ke tangan, mesti dengan ilmu. Dia bukannya ikut dannya. Tambah pula, ada budak yang ambil uduk, masa basuh kaki, paip mencurah, dia pegang itu macam tu je. Tangan ni langsung tak usik kaki. Siapa buat ni? Budak. Tapi umur budak ni 69. Tu nombor 2. Nombor 3 tuan-tuan, nanti buka tafsir dia. Dalam buku mendirikan salat ada tu, Ustaz tulis tu. Nombor 3 tuan-tuan, dia tak jaga khusyuk. Tu orang munafik ni solat, dia sikit saja dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia tak jaga khusyuk ni. Jaga tu effort, jaga tu usaha. Dia bukan gifted. Khusyuk bukan gifted. Khusyuk ni usaha. Jadi sejauh mana usaha kita? Gitu. Dan yang keempat ialah dia tidak menghayati makna-makna perkataan yang disebut dalam solat. Itu tuan-tuan, 4 sifat ni masuk ke dalam celakalah orang yang solat. Lalu tafsir ni sambung, siapa ada salah satu daripada 4 sifat tadi, dia sudah ada sifat-sifat munafik. Siapa yang 4 tu ada, maka sempurnalah kemunafikannya. Itu dalam tafsir itu sebut. Bukan sempurna sifat solat munafik, tak. Sempurnalah kemunafikannya. Ni tuan-tuan, punya seriusnya ayat malam ni. Jadi insya-Allah kita bertindak, kan. Pengurusi dah baru, jawatankuasa dah baru. Jadi ahli orang kampung kena azam baru lah. InsyaAllah dan tolong beritahu kawan-kawan kita yang lain lah. Sama-sama kita usaha. Moga-moga Allah pandang kita ni dengan anggap kita orang beriman. Solat kita Allah terima. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.